Dan dalam kandang itulah Ozana telah disusukan oleh seekor anjing yang mana diibaratkan seperti ibu dia, dan Ozana telah dibersihkan seperti seekor anjing. Dan mereka telah berkongsi makanan dengan Ozana, sama je macam apa yang anjing-anjing lain makan, itu jugalah yang Ozana akan makan, iaitu daging mentah, tulang dan sebagainya. Hai, Assalamualaikum. Saya Haidar Hasanuddin dan macam biasa dalam setiap episod kita akan melaporkan tentang perkara mistik ataupun perkara-perkara ganjil yang berlaku dekat sekeliling kita. Tapi sebelum kita mulakan, saya nak tahu apa yang korang semua fikirkan. Apa yang menjadikan kita ni seorang manusia? Adakah dari segi faktor genetik, kawasan persekitaran atau pembesaran yang membuatkan kita ni seorang manusia? Dan untuk menjawab persoalan ini, jom kita terbang ke Kherson, Ukraine untuk sama-sama kita kaji kes Ozana Malaya. Ozana Malaya adalah seorang gadis yang telah dibesarkan oleh kawanan anjing selama 5 tahun. Ozana dilahirkan pada 4 Disember 1983. Dia telah dilahirkan secara normal tanpa ada sebarang kecacatan fizikal ataupun mental. Tapi ibu bapa Ozana sebenarnya dia nakkan anak lelaki. Ozana yang merupakan anak bongsu telah diabaikan oleh ibu bapanya yang juga merupakan seorang alkoholik. Pada satu malam, Ozana telah ditinggalkan di luar rumah pada waktu dia baru berusia 3 tahun. Dan mengikut nalurinya, Ozana telah merangkak mencari tempat pelindungan. Tapi, tempat tu adalah kandang anjing. Tak boleh nak dibayangkan macam mana seorang kanak-kanak yang baru berusia 3 tahun dibesarkan kawanan anjing. Dan dalam kandang itulah Ozana telah disusukan oleh seekor anjing yang mana diibaratkan seperti ibu dia, dan Ozana telah dibersihkan seperti seekor anjing. Dan mereka telah berkongsi makanan dengan Ozana, sama je macam apa yang anjing-anjing lain makan, itu jugalah yang Ozana akan makan, iaitu daging mentah, tulang dan sebagainya. Ozana berjalan menggunakan kaki dan tangannya dan menggunakan lidah untuk membersihkan badannya. Dan selalunya lepas mandi, Ozana akan menggerakkan kepalanya sama seperti anjing lain. Dan setiap malam semasa waktu tidur, instead of Ozana dipeluk oleh ibu ataupun bapanya, Ozana akan tidur bersama-sama dengan anjing yang lain. Sehinggalah Ozana ni berumur 8 tahun, barulah kes ni diberikan perhatian. Itu pun selepas jirannya melaporkan perkara itu kepada pihak berkuasa selepas melihat keadaan Ozana ni agak pelik. Seorang manusia yang berkeadaan seperti seekor anjing. Dan ketika pihak polis datang untuk mengambil Ozana, Ozana ni telah bertindak dengan menyalak seperti seekor anjing bersama dengan anjing-anjing yang lain yang telah dianggap macam keluarganya tu. Hubungan Ozana yang terlampau rapat dengan anjing-anjing ni sampailah membuatkan pihak berkuasa terpaksa mengalihkan perhatian untuk mendapatkan Ozana. Pada mulanya, pihak polis telah menghantar Ozana ke rumah anak yatim dan pihak anak yatim telah menghantar Ozana ke sekolah. Tapi disebabkan Ozana telah bersama dengan anjing terlalu lama, perilaku dia seperti seekor anjing itu telah mengganggu cara ataupun keadaan dia untuk bersama dengan manusia. Antaranya adalah masalah communication dan tingkah laku. Dan akhirnya Ozana terpaksa dihantarkan ke pusat rehab untuk belajar cara bercakap, cara berjalan dan cara perilaku sebagai seorang manusia. Tapi benda ni bukanlah perkara yang mudah untuk Ozana, walaupun pembelajarannya agak pantas. Ozana berjaya belajar 100 perkataan dalam masa yang singkat, tetapi Ozana masih lagi berfikiran seperti seorang kanak-kanak berumur 6 tahun, walaupun pada ketika itu dia dah pun mencecah usia 30 tahun. Dan selama beberapa dekad, perdebatan tentang sifat ataupun asuhan ni telah jadi satu tanda tanya. Yang mana lagi penting untuk perkembangan seorang manusia ni?
sama ada dari segi genetik ataupun kawasan persekitaran dia dibesarkan. Walaupun kes Ozana ni sangat tragis, tapi dia telah memberikan satu peluang kepada penyelidik untuk melihat satu angle baru dalam persoalan yang pelik. Masa Ozana berada di rumah kanak-kanak, ramai ahli psikologi yang telah membuat kajian tentang Ozana dengan melakukan beberapa ujian untuk melihat perkembangan intelek dia. Ramai yang terkejut walaupun Ozana ni dibesarkan oleh anjing, tapi Ozana ni dapat memahami bahasa manusia walaupun agak pelik kerana dia seperti mendengar arahan dan baru dia bertindak. Dan hal ni berbeza dengan pengalaman kanak-kanak lain yang senasib dengannya. Sebab kalau ikut pakar, bahasa ni, seorang kanak-kanak untuk menguasai sesuatu bahasa dia perlukan masa daripada dia kecil sampailah ke umur 12 tahun. Dan selalunya lepas 12 tahun ni, diorang dah tak boleh nak bercakap dah. Tapi tidak untuk Ozana. Tragis kan kisah Ozana ni? Tapi untuk pengetahuan korang, Ozana kini telah pun menjalani kehidupan normal dan dia sekarang ni pun telah berusia 39 tahun dan tinggal di sebuah ladang bersama dengan kekasihnya. So, apa pendapat korang tentang kisah tragis ataupun kisah Ozana ni? Jangan lupa untuk tonton Adam Bukan Adam untuk merungkai segala jawapan. Kau tahu tak, saya balik kerja macam ni penat-penat. Nak dengar awak macam ni lagi. Dengan hutang lagi, rumah lagi, kereta lagi. Saya Haidar Hasanuddin. Jumpa lagi di episod seterusnya.